Alhamdulillah, segala puji-pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik hakiki seluas-luas lautan ilmu, penguasa mutlak seluruh semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta pengikut baginda yang setia sehingga ke akhir zaman. Warga MPPL, pegawai, jurulatih yang saya hormati dan kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengajak semua bagi yang Muslim untuk bersama-sama melafazkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim bagi mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga usaha yang kita laksanakan nanti akan sentiasa dipermudahkan olehnya, insya-Allah. Terlebih dahulu, izinkan saya menzahirkan rasa kesyukuran kerana dengan izinnya masih saya diberi kesempatan untuk menggalas amanah sebagai Panglima Pendidikan dan Latihan sehingga kini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Perutusan tahun baru merupakan platform untuk saya menyampaikan imbasan MPPL TLDM bagi tahun 2020 serta aspirasi kita bagi tahun 2021. Alhamdulillah dan syukur kehadrat Allah, dengan berkat keizinannya kita semua telah berjaya mengharungi tahun 2020 yang getir disebabkan pandemik COVID-19 dengan penuh dedikasi dan tabah. Syabas dan tahniah. Warga MPPL yang saya kasih sekalian, TLDM secara keseluruhannya turut terkesan dengan pandemik ini. Pandemik telah banyak mengubah kelaziman, gaya hidup dan rutin seharian kita. Pelbagai program dan aktiviti terpaksa ditangguhkan dan sebahagiannya dibatalkan. Pelbagai mekanisme dan keadaan baru telah diperkenalkan oleh TLDM dan kerajaan. Kita tiada pilihan dan perlu patuh kepada SOP serta mempraktikkan norma baru. Ianya bagi mengimbangi kelangsungan hidup seharian dan pelaksanaan tugas kita sebagai warga TLDM. Menilai situasi semasa pandemik COVID-19 yang tidak menentu, setiap lapisan warga MPPL perlu terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian, sama ada di rumah, pejabat maupun bertugas di tengah laut. Biarlah kita overdue dalam mengambil tindakan pencegahan, asalkan kesihatan kita dan organisasi terjamin. Warga MPPL yang saya kasih sekalian, mengimbas kembali kejayaan tahun 2020, TLDM khususnya MPPL telah melaksanakan program Recognition of Prior Experiential Learning atau RPL untuk warga yang masih dalam perkhidmatan dan dilaksanakan semasa kursus penye di KD Pelanduk. Objektif utama program RPL adalah bagi memastikan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman anggota TLDM diiktiraf oleh sektor industri di Malaysia. Pengiktirafan Diploma Kemahiran Malaysia daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran ini juga adalah setanding dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik. Ini secara tidak langsung akan meningkat moral dan sebagai motivasi anggota TLDM semasa dalam perkhidmatan dan kebolehpasaran apabila bersara dari perkhidmatan kelak. TLDM merupakan perkhidmatan yang pertama melaksanakan program ini dalam Angkatan Tentera Malaysia. Inisiatif ini telah membuahkan hasil dan amatlah signifikan untuk diteruskan pada masa hadapan. Sehingga kini, seramai 412 peserta kursus penyelia dan penyelekanan KD Pelanduk telah berjaya dianugerahkan Diploma Kemahiran Malaysia. Di masa ini, isu kompetensi warga TLDM terus dipersoalkan oleh kepimpinan tertinggi TLDM, terutamanya dalam aspek keselamatan navigasi dan mengawal kerosakan melawan api sebagaimana hasil dapatan semasa pelaksanaan CINSPEC pada tahun 2019. Justru, MPPL telah mengambil inisiatif dengan merangka pelan jangka pendek dan jangka panjang dalam memfokus kepada aspek platform, people and process sesuai dengan direktif strategik Panglima Tentera Laut.
Antara usaha yang telah dilaksanakan bagi menangani isu kompetensi adalah seperti berikut. Inisiatif pertama iaitu pelaksanaan kelas management bagi kelas kapal petrol vessel dan littoral mission ship ke arah menjana tenaga kerja yang kompeten dalam pengoperasian kapal. Dengan kerjasama daripada setiap bahagian dalam TLDM, beberapa siri bengkel dan mesyuarat pelaksanaan progress class management telah berjaya dilaksanakan. Untuk peringkat awal, konsep ini diterjemahkan melalui pelaksanaan kursus kelas management PB dan LMS secara in-house di Kedi Pelanduk pada tahun 2021. Bagi inisiatif kedua adalah membangunkan silibus latihan dan buku tugas tentu khas untuk kursus kelas management PB dan LMS. Keberkesanan silibus latihan akan diuji semasa kursus rintis kelas management dilaksanakan pada tahun 2021. Kursus ini merupakan salah satu kursus billet prerequisite bagi warga kapal sebelum diperjawatkan di kapal kelas PB dan LMS. Melalui kursus ini, bakal warga kapal akan dipersiapkan dengan pengetahuan yang bersesuaian bagi mempercepatkan proses pembelajaran dan seterusnya tenaga kerja mahir di kapal. Melalui proses latihan yang berterusan, bakal warga kapal tersebut seterusnya akan menjadi subject matter expert atau SME pada masa akan datang. Manakala inisiatif yang ketiga adalah pengimplementasian log kompetensi pegawai muda TLDM. Melalui inisiatif ini, pegawai muda dari ketiga-tiga cawangan iaitu pelaut, kejuruteraan dan bekalan perlu melengkapkan log kompetensi sewaktu menjalani latihan sambil kerja yang diselia oleh penyelia di tempat kerja. Log ini merupakan dokumen rasmi yang perlu dilengkapkan oleh pegawai muda bagi membuktikan pemilikan kompetensi melalui kriteria prestasi atau performance kriteria. Seterusnya, pegawai muda akan menghadiri temuduga lembaga kompetensi pegawai muda TLDM bagi menilai tahap kompetensi yang ditetapkan. Inisiatif keempat adalah pengimplementasian log kompetensi pegawai bertugas anjungan serta penilaian lembaga kompetensi awasan anjungan dan navigasi bagi pegawai muda cawangan pelaut yang diperjawat di kapal-kapal TLDM. Bagi pegawai muda perlu bertugas sebagai pembantu pegawai bertugas anjungan selama 250 jam dan melaksanakan latihan kemahiran berdasarkan log kompetensi pegawai bertugas anjungan sebelum menghadiri temuduga penilaian LKAAN. Lembaga ini berperanan sebagai check and balance antara pengetahuan dan kemahiran melalui beberapa siri ujian, dan proses ini akan mengesahkan tahap kompetensi, seterusnya melayakkan pegawai muda untuk ditugaskan dan dipertanggungjawabkan sebagai pegawai bertugas anjungan kelak. Seterusnya, inisiatif yang kelima adalah penambahbaikan kepada soalan penilaian luaran. Berbanding dengan soalan penilaian sebelum ini yang berbentuk umum atau generik, soalan penilaian yang ditambah baik akan menjurus kepada tugasan yang sepatutnya dilaksanakan oleh pegawai atau anggota mengikut standard kompetensi tentera laut, trade dan kepakaran masing-masing berasaskan kepada aspek pengetahuan atau knowledge, kemahiran atau skill ataupun sikap, attitude. Soalan penilaian luaran yang telah ditambah baik akan diimplementasikan pada tahun 2021. Inisiatif yang keenam adalah pembangunan log kompetensi warga kapal. Dalam usaha membantu pengoperasian kapal di armada, TLDM sentiasa berada pada tahap kesiagaan tertinggi. Log kompetensi yang merangkumi aspek navigasi dan mengawal kerosakan melawan api telah dibangunkan. Projek rintis akan dilaksanakan mulai tahun 21 Januari, melibatkan 2 buah kapal iaitu sebuah kapal di Lumut dan sebuah kapal di Sanakan. Kejayaan projek rintis ini akan dijadikan titik mula pengimplementasian dan pelaksanaan sepenuhnya kepada armada TLDM. Seterusnya adalah inisiatif pembangunan
sistem pengurusan latihan berorientasikan teknologi sebagai pengkalan data berasaskan sistem e-pembelajaran. Pada tahun ini, MPPL akan melaksanakan kelas penggunaan sistem dan pembangunan modul e-pembelajaran yang baru. Proses pendigitalan ini akan meningkatkan kualiti pengurusan latihan selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Inisiatif ini juga akan menjadikan MPPL sebagai one-stop center yang akan dikenali sebagai RMN Digital Academic, Center of Excellence. Di samping itu, MPPL telah melaksanakan beberapa program dan aktiviti tambahan untuk pembangunan modal insan yang kompeten. Antaranya adalah: pertama, ujian kemahiran menembak untuk memantapkan kaedah pemantauan tahap kompetensi warga TLDM terhadap pengendalian senjata kecil. Ujian kemahiran menembak TLDM atau lebih dikenali sebagai UKM TLDM telah diwujudkan bagi membolehkan kompetensi sebenar warga TLDM dapat dinilai. Ini secara tidak langsung akan menjadi satu medium bagi baru terhadap sistem rekod menembak individu dalam TLDM. UKM TLDM sedang dirintiskan melibatkan unit-unit di bawah naungan MPPL TLDM mulai bulan Julai 2020 dan akan selesai pada Mei 2021. Kejayaan projek rintis ini akan dijadikan titik mula pengimplementasian kepada pelaksanaan secara menyeluruh di peringkat TLDM. Kedua, pelaksanaan latihan fizikal yang merangkumi 5 latihan teras iaitu tempur tanpa senjata atau TTS, tinju, perahu layar, merempuh halangan dan menembak. Latihan-latihan ini telah dilaksanakan di pusat latihan TLDM bertujuan untuk membentuk minda, body and soul yang seimbang di kalangan pelatih. Bagi latihan fizikal seperti perahu layar, TTS dan menembak, pelatih perlu mencapai tahap minimum seperti mempunyai sijil asas pelayaran, tali pinggang biru 2 dan lulus ujian kemahiran menembak sebelum menamatkan latihan. Saya juga menggalakkan warga MPPL untuk kekal aktif melaksanakan aktiviti fizikal dan bersukan. Pengamalan budaya hidup yang sihat haruslah menjadi keutamaan semua. Sebagaimana sedia maklum, MPPL TLDM telah menambah baik indoktrinasi latihan. Sedia ada dengan penghasilan 5 buah buku panduan latihan TLDM. Buku-buku ini terdiri daripada buku panduan jurulatih, buku panduan pegawai dalam latihan, buku panduan laskar dalam latihan, buku panduan prajurit muda dan Naval Terms and Ethics. Kelima-lima buku ini merupakan mekanisme pengukuhan dalam memastikan implementasi latihan yang konsisten dan knowledge management yang mengikut piawaian TLDM. Buku-buku panduan ini juga bertujuan menterjemahkan pendekatan kepada implementasi latihan yang lebih efisien serta penyampaian maklumat umum yang bersifat inklusif dan bukannya eksklusif. Melalui pendekatan ini juga diharap warga MPPL dan unit di bawah naungan akan dibudayakan dengan amalan merujuk kepada garis panduan serta rujukan sedia ada dalam TLDM khususnya dan ATM AMNya. Warga MPPL yang saya kasihi sekalian, selain daripada pencapaian yang telah dinyatakan, pandemik COVID-19 telah memberi kesan ke atas perancangan pelaksanaan khusus dan latihan bagi MPPL dan unit di bawah naungan pada tahun 2020. Daripada 336 siri khusus rala yang dirancang, sejumlah 34 siri khusus terpaksa dibatalkan. Bagi tahun ini, sejumlah 307 siri khusus telah didaftarkan dan diharap semua siri khusus yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut norma baru serta SOP yang ditetapkan. Dari aspek disiplin pula, kes disiplin bagi tahun 2020 melibatkan staf dan pelatih telah menurun daripada kes tahun lepas. Diharapkan agar kes tahun ini akan terus menurun dan ucapan tahniah saya kepada semua staf, jurulatih serta mentor kerana dapat mendidik pelatih dengan baik. Namun begitu, kita tidak seharusnya leka dalam menangani isu-isu negatif yang boleh menjejas imej TLDM AMNya dan MPPL khasnya.
Warga MPPL yang saya kasih sekalian, saya juga ingin berkongsi sekali lagi 4 teras utama hala tuju kepimpinan tertinggi TLDM dalam perutusan ulung yang berbahagia Panglima Tentera Laut, iaitu yang pertama, memberi keutamaan kepada kesiagaan armada TLDM. Kedua, pembangunan armada TLDM sesuai perancangan program transformasi TLDM 15-1525. Ketiga, meningkatkan integrasi dan sokongan kepada aspek kebersamaan. Dan yang keempat, menyediakan modal insan terbaik untuk memenuhi keperluan masa hadapan. Peta strategik 21-25 mengandungi 4 teras strategik, iaitu pertama, keupayaan dan kesiagaan angkatan ataupun force capability and readiness. Kedua, keberkesanan perhubungan strategik atau strategic relationship effectiveness. Ketiga, kecemerlangan modal insan atau human capital excellence. Dan keempat, kesejahteraan warga TLDM, well-being of the Navy people. Justru adalah menjadi harapan saya agar kita mengguna pakai panduan-panduan ini, terutamanya kecemerlangan modal insan, untuk meneruskan usaha ke arah melahirkan warga TLDM yang kompeten. Warga MPPL yang saya kasih sekalian, mungkin ada yang masih ingat atau telah lupa akan amanat saya yang lepas. Ingin saya tekankan, kempen kembalikan maruah pusat latihan TLDM adalah kempen yang berterusan dan tidak pernah padam, malah akan diperhebatkan. Pendekatan melalui back to basic dalam sistem latihan TLDM merupakan langkah yang tepat dalam implementasi latihan, kerana kita perlu meletakkan asas yang kukuh sebelum pergi lebih jauh. Seterusnya, ingin saya ingatkan supaya sentiasa konsisten atau istiqamah dalam apa yang kita lakukan. Kita jangan ada sikap sambil lewa atau asal buat, kerana akhirnya TLDM juga yang akan menanggung kerugian. Secara ringkasnya, what you give is what you get. Warga MPPL yang saya kasih sekalian, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Anfal dari ayat 27 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Semoga potongan ayat ini membantu kita semua dalam mendukung amanah yang sedang digalas. Akhir kata, saya mendoakan agar ucapan yang saya sampaikan ini dapat memberi inspirasi kepada semua untuk terus memartabatkan imej MPPL dan unit di bawah naungan sebagai peneraju pendidikan dan latihan yang disegani dalam ATM bagi melahirkan modal insan yang kompeten. Sekian, saya akhiri ucapan saya dengan lapas wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tahun baru 2021 dan sedia berkorban.